Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Lepas dijemur, baru dilipat, disimpan dalam almari lama. Jangan kita tinggalkan solat kerana solat tiang agama. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada anda yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat dan detik ini Allah masih lagi panjangkan umur kita. Allah masih lagi mengekalkan kita dengan pelbagai nikmat. Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung segala pemberian nikmat yang telah aku berikan, maka tidak dapat kamu hitung. Kerana apa? Terlampau banyak. Jadi mudah-mudahan dengan segala pemberian nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, membuatkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, budaya gelar-menggelar sebenarnya sudah biasa dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Bahkan yang teruk lagi ialah budaya kafir mengkafir sesama Islam. Itulah yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Persoalannya adalah, boleh ke? Dosa ke atau bagaimana? Itu yang akan kita bicarakan pada pagi ini bersama dengan bintang ilmuwan kita, Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Nizam yang sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, ada kemusykilan, seperti biasa boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, tinggalkan persoalan anda di ruangan komen ataupun boleh buat panggilan ke 1800 881677 dan mudah-mudahan segala persoalan adalah jawapannya. Baiklah, kita nak pergi dahulu kepada permulaan pada pagi ini. Kita nak dengarkan dahulu apakah sinopsis tajuk yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Terima kasih Da'i Hakim. Seterusnya muslimin muslimat, sidang penonton, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menegah kita, memanggil dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Kita panggil seseorang dengan gelaran yang tidak baik, tidak elok. Kerana disebut di dalam Al-Quranul Karim, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu mencela diri kamu dan janganlah kamu membuat gelaran-gelaran, ya, memberi gelaran-gelaran buruk kepada sebahagian di antara kamu, ya. Jadi kita menggelarkan orang tu dengan gelaran yang tidak baik, orang itu pula menggelarkan kita dengan gelaran yang tidak baik. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Betul. Dan perbuatan ini bertentangan dengan nas Al-Quranul Karim ini. Dan jauh daripada itu, lebih besar lagi apabila kita saling membuat tuduhan kafir di antara sesama kita umat Islam. Jadi saya tak setuju dengan Da'i Hakim. Saya tuduh Da'i Hakim ni sesat, kafir. Da'i Hakim pun marah kepada saya, tulis dalam media sosial, Ustaz Nizam ni sesat, kafir, ya. Jadi pengikut saya pun balas balik, memberikan bukti-bukti, hujah-hujah kekafiran Da'i Hakim.
pengikut Da'i Hakim pula cari bukti kekafiran Ustaz Nizam, ya. Jadi ini tuan-tuan, suasana yang tidak baik, suasana yang tidak harmoni, dan adalah suatu yang bertentangan dengan dasar agama Islam. Kenapa saya katakan bertentangan dengan dasar agama Islam? Kerana kalau panggil gelaran yang tidak baik pun Allah larang. Betul. Allah larang gelaran yang tidak baik. Apatah lagi kita panggil, kita tuduh dengan gelaran sesat, kita tuduh dengan gelaran kafir. Sebab itu asas perbincangan kita pada hari ini, kita nak melihat kepada satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, man qala li akhihi ya aduwallahi, sesiapa yang berkata kepada saudaranya, dia panggil saudara dia, ya aduwallah, wahai musuh Allah. So dia bagi gelaran saudara seagama itu sebagai musuh Allah, ya. Ataupun kata Nabi, au qala ya kafir, wahai si kafir. Dia panggil saudara seagama tu, agama Islam, dia panggil kafir. Jadi dia membuat tuduhan bahawa sahabatnya ini, saudara seagamanya ini adalah orang kafir, ataupun saudara seagamanya ini adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad ba'a bi'a ahadahuma au kama qal. Maka tuduhan itu akan kembali kepada salah seorang daripada mereka, sama ada yang menuduh itu ataupun yang dituduh. Tuduhan itu, konsep musuh Allah itu akan kembali kepada orang yang menuduh ataupun orang yang dituduh. Konsep kekufuran kafir itu akan kembali kepada orang yang menuduh ataupun orang yang dituduh, ya. Jadi maknanya dalam hadis ini para ulama menyatakan hadis ini adalah at-tahdhir wat-tahdid wat-taghliz. Ya, maksudnya satu amaran daripada Nabi, jangan panggil saudara seagama sebagai musuh Allah, jangan panggil saudara seagama sebagai kafir, membuat tuduhan kafir. Dia sebagai satu peringatan dan sebagai satu beratnya, ya, perbuatan menuduh seseorang kafir, perbuatan memanggil saudara seagama sebagai orang kafir. Jadi itulah perkara yang besar, kerana bertentangan dengan dasar agama, dan dia akan merosakkan kesatuan umat Islam, melemahkan umat Islam, kerana bercakaran, sesat menyesatkan di antara satu dengan yang lain. Wallahu alam. Betul Ustaz, daripada kita menggelar dia tu kafir, musuh Allah, lebih baik kita doakan kebaikan kepada si dia. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada beliau. Baiklah, kita nak meraihkan soalan yang pertama di pagi ini dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya keliru di antara istilah kafir dan murtad bagi orang Islam. Apakah perbezaan antara dua istilah ini? Yang kedua, mana yang lebih berdosa? Menuduh seseorang Islam itu kafir atau murtad? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Istilah kafir dan istilah murtad. Istilah kafir ini boleh jadi dia kafir daripada asal. Dia kafir daripada asal. Maknanya dia tidak patuh kepada perintah Allah. Dalam istilah kita, makna kafir ni dia tidak patuh dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maknanya boleh jadi dia daripada asal, dan boleh jadi juga sebelum dia jadi kafir dia beriman, iaitu dia murtad. Jadi orang murtad tu asalnya Islam, kemudian irtadda anil islami, dia keluar daripada agama Islam, maka dinamakan sebagai murtad. Dan orang murtad itu adalah orang kafir. Orang murtad itu adalah orang kafir, ya. Cuma kalau kafir tu boleh jadi dia murtad, boleh jadi dia daripada asal lagi dia memang sudah jadi kafir daripada asal, ya. Maka istilah ini ada dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Nabi,
ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, ya, may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Disebut dalam tu dua istilah tu, may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Sesiapa di kalangan kamu murtad daripada agamanya, yakni agama Islam, murtad daripada agama Islam, dia asalnya Islam, murtad daripada agama Islam, fayamut, maka dia mati, wa huwa kafirun, hal keadaan dia kafir. Jadi murtad itu adalah kafir lah. Murtad itu adalah kafir kerana may yartadda, siapa yang murtad daripada agamanya lalu dia meninggal dunia, wa huwa kafirun, hal keadaan dia kafir. Jadi maknanya jawab soalan, ya, murtad itu kafir, ya, kafir itu kadang-kadang kafir asal, kadang-kadang kafir dengan sebab murtad, ya. Yang keduanya, mana yang lebih berdosa, menuduh seseorang Islam itu kafir atau murtad, sama saja. Sama saja, kita tuduh dia kafir pun dosa kita besar, ya, antara dosa paling besar, dan kita menuduh seseorang Muslim itu murtad pun maknanya dia kafir juga, itu juga dosa yang antara dosa yang paling besar, ya. Jadi tak boleh tuduh orang tu murtad, tak boleh tuduh orang tu kafir. Wallahu a'lam. Baik, jadi jelas kepada kita maksud murtad iaitu keluar daripada Islam, dan tidak boleh kita menuduh sesama Islam itu kafir atau murtad. Baiklah, kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan tentang topik akidah, iaitu kafir mengkafir sesama Muslim, bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan yang kedua pagi ini dari sahabat kita Al-Shal. Assalam Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah perbezaan di antara kafir dan kufur? Mohon Ustaz jelaskan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beza antara kafir dengan kufur, ya. Kufur itu adalah kekufuran lah, kata nama, ya. Mana kita kata seseorang itu melakukan perbuatan kufur. Seseorang itu melakukan perbuatan kufur, ya. Seperti menyembah patung, ya, seperti meminta sesuatu kepada patung berhala, ataupun meminta kepada orang mati datang ke kubur minta, wahai Tuan Syekh, ampunilah dosa kami, wahai Tuan Syekh, bagilah rezeki kepada kami. Maknanya kita membuat satu perkara yang kita katakan syirik, yang boleh membawa kepada kekufuran. Itu perbuatan itu. Perbuatan itu kita katakan sebagai kufur. Adapun kafir itu adalah pelakunya. Ismul fa'il. Pelakunya itu kafir. Ya, pelakunya itu adalah orang kafir. Jadi orang kita kata orang kafir. Kita tak katalah orang kufur. Ya. Ini orang kafir. Orang itu. Jadi bezanya itulah. Jadi boleh jadi perbuatan itu nampak macam kufur. Perbuatan itu perbuatan kufur, tetapi adakah pelakunya itu kafir? Di sinilah maknanya kita nak kena lihat juga, nak kena nilai juga, adakah di sana keuzuran bagi seseorang Muslim itu melakukan perbuatan yang kufur. Ya. Kita katakanlah dia nampak dia menyembah berhala. Ini perbuatan kufur. Betul. Kan? Tapi kita nak panggil dia kafir, nak tuduh dia kafir ini, kita nak kena pastikan dulu. Apa sebab dia sujud kepada berhala ni? Barangkali dia ada satu darurat, iaitu kalau dia tak sujud,
mungkin ahli keluarganya akan dibunuh. Kan? Perbuatan itu satu perbuatan yang kufur. Zahirnya perbuatan itu perbuatan kufur. Tapi belum tentu dia kafir. Kerana ada keudzuran. Ya, ada keudzuran illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang paksa melakukan perbuatan salah, perbuatan kufur, sedangkan hatinya tenang dalam keadaan iman. Mana ada keudzuran ketika itu, ya. Wallahu alam. Baik, jadi jelas kepada kita kalau kufur itu ialah fa'il perbuatan atau adapun kafir itu ialah fa'il pelakunya. Baiklah, kita nak terus meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Okey, soalan saya pagi ni. Soalan dia, adakah perbuatan menuduh orang kafir mengkafir sesama Muslim ini boleh menyejaskan amalan ibadahnya? Mana orang yang dituduh itulah maksud saya. Itu saja saya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ismail Mat Isa dari Sungai Buloh yang sudi bertanya kepada kita tentang adakah dia memberi kesan kepada amalan, Ustaz, kafir mengkafir ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, ya. Yang pertama sekali, kita sewajibnya mengelakkan perbuatan menuduh dengan kafir ini, ya. Perbuatan kafir mengkafir ini wajib kita elakkan, ya. Wajib kita elakkan, itu asasnya, ya. Itu asasnya. Kerana kalau kita melakukan perbuatan kafir mengkafir, kadang-kadang bukan kafir mengkafir, mengkafirkan saja. Kalau kafir mengkafir ni dia saling mutual. Saya kafirkan orang, orang kafirkan saya. Betul. Kalau tak berlaku macam tu pun, tapi satu pihak sahaja. Maknanya satu pihak tak setuju dengan saya, oh kafir. Tak setuju dengan saya, kafir. Tak setuju dengan saya, kafir. Siapa tak setuju dengan saya, kafir semua. Kan? Orang lain tak kata apa pun, tak tuduh apa pada saya. Saya tuduh orang tu, kafir. Pengikut saya bagi tahu ini semua kafir ni, kafir. Kadang-kadang jadi macam tu. Jadi yang pertama, wajib kita tahan diri kita daripada mengkafirkan orang. Satu. Ya, wajib tahan diri kita daripada mengkafirkan mana-mana orang Islam. Kalau orang tu dah kafir, memang kita kena kafir lah. Betul. Tak ada hal tu. Itu memang ada dalam Al-Quran. Ini sama Islam ni, semayang dan sebagainya, kafir. Yang keduanya, orang yang melakukan perbuatan mengkafirkan itu berdosa besar. Ya, berdosa besar. Yang ketiganya, adakah orang yang dituduh itu menerima kesan, maknanya orang yang dituduh tu memang kafir kerana telah dituduh kafir. Adakah macam tu? Jadi saya tuduh Da'i Hakim kafir. Adakah Da'i Hakim terus jadi kafir? Tidak lagi. Tidak sebegitu mudah kita nak orang tu dah dituduh kafir jadi kafir, ya. Maknanya katalah mati orang tu. Maaf, saya kata orang tu kafir. Saya tuduh dia kafir, mati. Maka tak boleh tanam di perkuburan Islam dah. Belum tentu lagi. Betul. Ya? Sebab yang nak buat keputusan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita yang nak buat keputusan, ya. Jadi sebab itu nak kena berhati-hati, ya. Yang pertama kerana bertentangan dengan nas Al-Quran, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ni, dia nak merosakkan kesatuan umat ni, ya. Nak merosakkan kesatuan kekuatan umat Islam, ya. Itu yang kita nak kena jaga. Wallahu a'lam. Baik. Jadi 3 perkara yang perlu kita teliti. Yang pertama, wajib tahan. Kalau rasa nak mengkafirkan orang, kita wajib tahan. Yang kedua, berdosa besar jikalau kita kafir mengkafir ini. Yang ketiga, orang yang dituduh kafir itu tidaklah jatuh kepada kafir. Baiklah, kita nak terus meraihkan lagi soalan dari sahabat kita di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Abu Bakar dari Hitam Pulau Pinang. Ya, silakan Tuan Ilyas. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tuan Nizam Abdul Kadir dan juga Da'i Hakim. Ya. Soalan saya begini. Mengapakah terjadi tuduh-menuduh ini? Adakah disebabkan oleh perasaan sombong, angkuh ataupun perbezaan pendapat, berfahaman politik? Jika terjadi, apakah perlu dilakukan? Dan adakah
tuduh menuduh mengkafir ini berlaku di zaman Rasulullah SAW, dan bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar dari Utara. Bertanyakan tentang adakah sifat kafir mengkafir ini asalnya datang dari kerana ego ataupun sombong. Yang kedua, apakah tindakan yang perlu kita lakukan? Dan yang ketiga, adakah kafir mengkafir ini sudah ada di zaman Nabi SAW? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita boleh katakan munculnya sikap mengkafirkan orang ini kerana apa kita kata tipu daya syaitan, ya, kerana ego, kerana tidak tahu meraihkan perbezaan pandangan, ya. Betul. Ya, tidak tahu, kadang-kadang bukan perbezaan itu bukan dalam perbezaan akidah. Bahkan perbezaan itu dalam bab fiqh sahaja pun kadang-kadang berlaku, kita kata tuduhan kafir mengkafir itu, ya. Dan kalau dalam bab akidah pun kita nak kena pastikan juga sama ada perkara itu dalam usulul aqidah, dasar aqidah, ataupun furu'ul aqidah, cabang-cabang aqidah. Kerana aqidah ni adalah i'tiqad. Ya. Ya, aqidah ni adalah i'tiqad. Jadi kita nak kena berhati-hati itu, ya. Misalnya satu perbezaan kita katakan tentang soal syurga dan neraka. Ya. Ya, syurga neraka itu benar. Betul. Syurga neraka itu benar. Al-jannatu haqqun, syurga itu benar. An-naru haqqun, neraka itu benar. Tetapi timbul persoalan, adakah syurga dan neraka itu sudah ada sekarang ni? Benar. Ya. Tapi ada ke belum? Maka manhaj ahli sunnah wal jamaah, syurga neraka itu dah ada dah. Tapi ada kumpulan dalam Islam beriman kepada syurga dan neraka, beriman kepada hari akhirat, tetapi mereka berpendapat syurga neraka itu belum dibuat lagi. Isu dia bukan tak beriman syurga neraka, beriman syurga neraka, beriman hari akhirat. Cuma ahli sunnah menyatakan syurga neraka itu dah ada dah. Betul. Siap dah. Ada satu kumpulan dalam Islam kata belum buat lagi. Pasal tak ada apa nak masuk lagi kan. Kan? Jadi adakah beza ni nak mengkafirkan? Betul. Nak mengkafirkan. Maka sebab itu bila kita lihat, ya, para ulama tidak mengkafirkan, ya. Maka misalnya dalam matan Jauharatut Tauhid, matan Jauharatut Tauhid kata Syekh Ibrahim Laqani menyatakan wan naru haqqun ujidat kal jannah fala tamil li jahidin dhi jinnah. Dan neraka adalah benar. Neraka itu benar, ujidat, telah diwujudkan. Dah ada dah neraka tu. Sebagaimana syurga pun dah ada dah, siap dah. Orang yang kata tak ada tu, dia kata fala tamil li jahidin dhi jinnah, maka janganlah engkau cenderung kepada orang yang ingkar kewujudan syurga neraka ni. Orang tu gila sikit. Dia kata gila je, tak kata kafir. Ada masalah. Gila. Kurang sikitlah. Dia tak kata kafir. Ya. Maknanya ulama kita berhati-hati. Lepas tu pasal matan ni, matan nak bagi rima dia cantik kan, jannah zi jinnah tu. Jannah kal jannah zi jinnah. Tapi maknanya antara asas rujukan kita ialah matan Jauharatut Tauhid itu dia tidak mengkafirkan kumpulan yang kata syurga neraka belum buat lagi. Betul. Kerana dia masih lagi beriman kepada syurga neraka. Tapi hari ini kalau kita bawa isu yang begini, ustaz tu kata syurga neraka Allah belum buat lagi. Ustaz tu kafir. Unfollow Unfollow. Ustaz tu kafir dah. Ikut dah ceramah. Ikut ceramah dah kan. Tak, dia sikit je. Sikit je. Jadi itu yang kita nak kena berhati-hati, ya. Jadi kadang-kadang masalah ilmu, masalah ego, masalah tipu daya syaitan, semuanya punca tipu daya syaitan lah, ya. Perbezaan-perbezaan politik dan sebagainya berlaku sejak zaman, kita kata zaman para sahabat. Betul. Ya, para sahabat sejak lepas daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berlaku. Dan kita ada satu kumpulan dalam Islam ni namanya kumpulan Khawarij. Ya.
ya, kumpulan Khawarij. Ini ada perbezaan pandangan lah, tafsiran ya. Tapi salah satu yang disebut oleh ulama, misalnya disebut oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi ya, dalam Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq disebut maknanya antara asasnya ialah mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Ya, mengkafirkan. Ada lagi perbincangan lagi tu. Tapi nak sebutnya ada juga konsep maknanya siapa yang buat dosa orang itu jadi kafir. Ya. Ada konsep yang sebegitu. Jadi maknanya siapa yang tak buat dosa ni? Ya. Siapa yang tak buat dosa ya? Jadi kita tak boleh ambil kumpulan manhaj kumpulan itu yang nak mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa. Selagi mana orang Islam itu tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Ya. Jadi maknanya dah ada perbuatan kafir ya. Jadi kalau kita baca dalam sejarah itu memang ada kumpulan ini dituduh, kumpulan itu tuduh balik dan sebagainya ya. Barangkali inilah yang tak bagusnya, maknanya kita baca sejarah itu, sejarah umat Islam itu diwarnai juga dengan perbuatan kafir mengkafir itu. Jadi adakah kita nak meneruskan legasi budaya kafir mengkafir itu? Dan hari ini kita menyaksikan budaya itu ada. Betul. Kan? Ini yang kita jadi tak seronok. Barangkali Da'i Hakim pun akan dituduh kafir satu hari nanti. Saya pun akan dituduh kafir kan. Bila geram sangat, saya pun jawab kat orang lain pula kan. Kita tim dua tuduh orang lain kafir pula. Allahu Akbar. Jadi keindahan agama Islam tu dah rosak. Betul, setuju. Orang kafir tengok pun Allah kan jadi tak cantik agama Islam tu. Jadi bila agama Islam tak cantik, bagaimana kita nak sampaikan dakwah ya? Kita jadi masuk Islam semua. Nak masuk Islam apa? Masuk Islam dia orang kata saya kafir juga. Kan? Jadi ini yang kita cuba nak betulkan supaya jangan ada kafir mengkafir ya. Dan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang kafir itu memang dah ada ya. Orang kafir dah memang dah. Ada juga yang murtad ya, ada yang murtad. Tapi saya nak kata budaya kafir mengkafir itu saya ingatlah tidak adalah. Tidak adalah sebagaimana selepas zaman Rasulullah, yakni zaman politik ya, zaman jauh sikitlah daripada Rasulullah, jauh sikit daripada sahabat-sahabat yang besar ni, ada bermula ketika itu sampailah kepada zaman kita. Wallahu a'lam. Baik, jadi antara tindakan yang perlu kita ambil ialah kita tahan diri kita, cuba jadi seperti para alim ulama yang tidak sewenang-wenangnya mengkafirkan sesetengah golongan tersebut. Baiklah, kita nak beristighfar seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, membicarakan tentang kafir mengkafir sesama Muslim. Bagi anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S, suka, sapa dan sebar. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada mereka yang lain. Baiklah, soalan seterusnya dari sahabat kita Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Orang Islam yang menuduh Muslim yang lain kafir, adakah boleh tergelincir akidahnya? Dan Muslim yang menuduh seseorang Muslim lain kafir, adakah tuduhan itu boleh berbalik kepada dirinya sendiri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Ripah Nur Jamain atas soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menuduh orang lain kafir, adakah orang yang menuduh itu tergelincir akidahnya?
biasanya orang yang menuduh ni orang yang nak jaga akidah lah. Ya. Ya, dia nak jaga akidah, dia nak jaga akidah lah. Cuma masalahnya sampai nak menuduh orang lain kafir tu. Ya, sampai nak menuduh orang lain kafir. Ada isu dalam kita katakan ibu bapa Nabi dalam syurga ataupun dalam neraka. Ya. Saya bukan nak sentuh isu tu, tapi saya nak sentuh budaya ni. Maknanya kumpulan ni kata, ini majoriti ulama ibu bapa Nabi adalah ahli syurga. Ya, dan kita berpegang kepada pendapat ini, ya. Tapi ada minoriti menyatakan ibu bapa Nabi bukan ahli syurga, ahli neraka. Kerana berpegang kepada zahir hadis. Yang zahir hadis. Majoriti mereka berpegang kepada nas al-Quran dan hadis dan kaedah-kaedah dalam agama mentafsirkan zahir hadis yang menyatakan ibu bapa Nabi adalah ahli syurga. Ya. Jadi di sini, ya, isu tu tak apa. Yang pentingnya ialah perbezaan pendapat dalam isu bapa Nabi ahli syurga ahli neraka ni sampai kafir mengkafir. Ya. Satunya bukanlah majoriti ulama, bukan ulama yang mengkafirkan ni, tapi adalah beberapa orang ni dia kata ibu bapa Nabi ahli syurga mengkafirkan sesiapa orang yang kata bapa Nabi neraka. Mengkafirkan, ya. Pasal menyakiti Nabi. Menyakiti Nabi Muhammad, orang menyakiti Nabi Muhammad tak boleh masuk syurga lah. Orang ni kafir ni. Yang kata bapa Nabi neraka pula, adalah 2-3 orang ni mengkafirkan orang yang kata bapa Nabi ahli syurga. Kerana apa? Kerana tak ikut hadis Nabi. Faham. Ada sebab-sebab dia. Dia ada sebab. Tak ikut hadis Nabi, kafir lah. Ya, betul. Dia mudah sangat. Maksud saya, jadi sidang penonton, saya bukan nak sentuh isu ibu bapa Nabi ahli syurga ahli neraka. Saya berpegang kepada majoriti ulama ibu bapa Nabi adalah ahli syurga. Tapi sikap segelintir kecil ni, 2-3 orang ni, ya Allah, jadi letih kita. Ya Allah, benda macam ni pun, ya. Orang kata Ustaz, kerana nila setitik. Kan. Nila setitik. Rosak susu. Jadi itu yang ni kan. Betul. Patutnya diam-diamkanlah. Diam-diamkan kita bercara kita ni, aku ni ahli syurga ke ahli neraka. Betul. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu, bukan jaga bapa Nabi. Betul. Kan Allah suruh jaga diri sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada neraka. Ini tak jaga diri sendiri, duk jaga orang lain, ya. Betul. Kan, duk jaga orang yang macam-macam lah, ya. Jadi saya ingat orang yang menuduh ni akidahnya dia kuat, akidahnya itu, tapi itulah makna salah dari sudut perbuatannya itu nak mengkafirkan orang. Ya. Dan itulah maknanya bila kita baca dalam hadis, ya, kembali, ya. Mana soalan tadi kembali tuduhan itu, ada hadisnya yang saya rasa dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebut dalam hadis, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalika. Tidaklah seorang manusia tuduh manusia lain sebagai fasik, ataupun seorang manusia tuduh orang lain dengan kekufuran. Ya, wahai fasik, wahai kafir, ya. Tidak menuduh, melainkan tuduhan itu akan patah balik kepada si penuduh. Akan patah balik kepada si penuduh. Illam yakun sahibu kadzalik, kalaulah yang dituduh itu bukan macam tu. Yang dituduh tu tak, dia bukan fasik, dia baik. Tapi kita nak menjatuhkan dia, kita tuduhan dia fasik. Kita nak menjatuhkan orang tu, kita tuduh dia kafir. Tuduhan tu akan patah balik kepada kita. Tapi kalau dia benar kafir, tak patah balik. Tapi nak pastikan tu, itu maknanya kena ada satu pihak yang betul-betul berautoriti, yang betul-betul semak, ya. Bukan maknanya kita duduk dalam masjid, ustaz, orang ni kafir tak? Oh, kafir. Tak. Dia mesti semak, mesti panggil orang tu, mesti ada
ada proses-proses dia lah, ya. Ya, jadi proses itu biarlah kepada pihak yang berkuasa, ya. Dan kita ni maknanya kita pegang kepada asas, ya, iaitu kita tidak menuduh orang Islam dengan tuduhan kafir. Betul. Kita ada dua mata, satu mata untuk kita lihat keburukan dalam diri kita dan satu mata lagi untuk kita lihat kebaikan dalam diri orang lain. Baiklah, seterusnya kita nak meraihkan pula pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Doktor. Dalam masyarakat ni kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang sering mempertikaikan ayat Al-Quran. Contohnya zaman Nabi tak ada penjara, zaman kita sekarang ni ada penjara, mempertikaikan hukum yang dah termaktub dalam Al-Quran, seolah-olah dia menolak Al-Quran. Apakah kita yang perlu lakukan sekiranya ada rakan-rakan kita yang sering mempertikaikan Al-Quran, yang bolehkah kita mengatakan dia ni adalah kafir ke bagaimana ke Doktor, ataupun macam mana cara nak menyelesaikan, sedangkan kita sering dengar dia mempertikaikan ayat Al-Quran dan kadang-kadang tu dia seolah-olah menolak Al-Quran ini Doktor. Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang bertanyakan tentang ada setengah kawan kita ni Ustaz, dia menolak Quran, mengatakan Quran tidak sesuai di zaman ini. Jadi adakah kita ni sampai tahap boleh kau ni dah kafir ni? Jadi bagaimana? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dasar dia la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati. Itu dasarnya. La nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati. Kita tidak mengkafirkan mana-mana insan daripada ahli al-qiblah. Ya, kita tidak mengkafirkan mana-mana insan daripada ahli al-qiblah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalikal muslim. Dalam ni ada 3 indikator, ya. Sesiapa yang solat sebagaimana solat kami, solat Nabi, maknanya berdiri, ada rokok, i'tidal, sujud, solat Nabi lah tu. Kerangka dia nampak ini solat Nabi ni, cukup lah tu, ya. Wastaqbala qiblatana, dia menghadap arah kiblat kami, Kaabah, Baitullahil Haram. Indikator yang ketiga, wa akala dhabihatana, dia makan sembelihan kami, fadzalikal muslim, itu adalah orang Islam. Ya, mudah Nabi Rasulullah bagi indikator yang mudah nak mengatakan orang tu Islam ataupun tidak Islam, kafirlah, ya. Jadi maknanya kita tengok orang tu, kita sembelih ayam, dia makan tak ada masalah, dia semayang menghadap kiblat yang sama, dia semayang pun sama macam kita, ada berdiri, baca Fatihah, rokok, ayat, orang Islam lah tu. Jadi orang macam ni kita tak boleh nak mudah-mudah mengkafirkan dia. Betul. Ya? Tak boleh mudah-mudah mengkafirkan dia. Jadi kawan kita ni dia semayang sama dengan kita, ya, puasa Ramadan, ya. Dia makan sembelihan kita, kenduri kendara, lepas semayang rasa duduk sembang tu, rasa hukum Islam ni dah tak apa sesuai dah katanya. Dia sembang kan. Kan? Yalah, zaman Rasulullah ni patut potong tangan lah sebab penjara tak ada. Zaman kita ni dah ada penjara, tak payah potong tangan. Masuk penjara kan. Dia kata, tak apa nak sesuai dah. Sini kita nak kena tengok, ya, adakah dia kata itu mengingkari ayat Al-Quran. Then tu, itu nak kena tahakkuk dulu tu. Tahakkuk dulu. Ataupun dia dah putus asa, dah tak boleh nak laksana dah hukum Islam ni. Kan? Ataupun nak cari keuzuran itu, ya. Mungkin dia anggap perintah Allah Taala itu bukan wajib, sunat je tu. Mungkin dia fahamnya tu, kan? Sebab ada perintah Allah jadi sunat. Misalnya tulis hutang, Allah suruh tulis, tapi ulama kata sunat. Jadi dia pun faham, hukum yang kita kata hukum jenayah ni pun sunat juga ni. Dia faham tu kan. Jadi kita nak kena cari keuzuran tu. Sebab dia asal tadi semayang dengan kita. Ni duduk sembang, lepas semayang asal. Lagi maghrib dia semayang kita juga. Betul. Jadi takkanlah begitu mudah awak ni dah kafir dah ni. Kan?
Jadi itu kita nak cari keuzuran itu ya. Jadi saya ingat kalau kawan kita sembang macam tu, sembang pula sama kita, tak ada lah dia war-warkan di media sosial ya. Nak kempen orang supaya menolak hukum Allah ya. Sekadar sembang kedai kopi begitu je. Habis sembang tu, dia pun belanja kita makan, jom kita pergi masjid sembahyang pula. Mana dia masih lagi Islam. Betul. Ya, itu kita nak kena berhati-hati ya. Jadi janganlah jangan cepat sangat kerana sudah tentu ada keuzuran. Karena kadang-kadang ilmu dia tak sampai, dia pun sibuk, tak sempat nak baca buku, nak baca Quran, nak kaji kan. Cuma dengar orang tu cakap sikit, dia pun buat kesimpulan sendiri. Jadi kena tengok keuzuran juga. Wallahu a'lam. Apa yang boleh saya simpulkan selama sejam ni, bahasa mudah Ustaz, bukan senang kita nak kafirkan orang, melainkan orang tu mengaku aku dah kafir, dah keluar daripada Islam. Baiklah, kita nak bertasbih seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan. Banyak perkataan boleh disebut, banyak gelaran boleh digelar, tetapi tidak pada kafir mengkafir sesama Muslim. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, menceritakan tentang topik akidah, iaitu kafir mengkafir sesama Muslim. Jadi apa yang telah kita dapat berdasarkan yang telah dikongsikan oleh guru kita, dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita, kita kongsikan kepada sahabat kita yang lain. Kalau saya tengok tadi di ruangan Facebook kita, alhamdulillah sudah banyak perkongsian yang telah dilakukan oleh anda. Jadi teruskan berkongsi, mudah-mudahan memberi manfaat kepada mereka yang lain. Saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita bernama Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Di zaman Rasulullah SAW, baginda menyuruh sahabat menulis nama-nama orang munafik dan merahsiakannya. Kenapakah baginda tidak mengisytiharkan mereka sebagai kafir atau telah keluar dari Islam? Kerana mereka hanya berpura-pura memeluk Islam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Ali Ali atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bila mana kita baca dalam sirah Nabi, sejarah Nabi, Nabi ada wakilkan nama-nama orang munafik ini kepada seorang sahabat, dan Nabi SAW minta sahabat ni rahsiakan. Ya, maknanya antara Nabi dengan sahabat seorang ni je. Ya. Jadi sahabat ni simpanlah, tahulah nama-nama munafik, sahabat ni tak ceritakan. Cuma ada juga diceritakan Sayyidina Umar, dia tanya jugalah sahabat ni, nama aku ada tak dalam list tu? Jadi sahabat ni kata, nama hang tak ada Umar. Okey, alhamdulillah, okeylah tu. Jadi nak tanya orang lain apa? Dia tak boleh, rahsia. Nak sebut siapa ni? Nak sebut Ali ke Osman pun tak boleh, tak. Nama sendiri ada, nama aku ada tak? Nama Umar hang tak ada. Okey, selamatlah tu. Cukuplah. Jadi barangkali wallahu a'lam apa rahsia dia, apa hikmahnya Nabi suruh rahsiakan ini. Barangkali hikmahnya ini sesuai dengan bicara kita ini. Orang munafik itu menzahirkan keislaman. Orang munafik itu menzahirkan keislaman. Walaupun hakikatnya dia kafir, tapi dia menzahirkan keislaman. Jadi maknanya kita al-hukmu biz-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kaedah dia nahnu nahkumu biz-zawahir. Kita buat hukum berdasarkan zahir. Kita buat hukum berdasarkan penampilan zahir. Dia semayang, dia puasa sama kita, zahir dia Muslim.
Wallahu yatawallas sarair. Allah Taala akan uruskan rahsia-rahsia. Jadi orang munafik dia simpan kekufuran, dia tak beriman. Tapi zahir dia muslim. Jadi kalau Rasulullah dedahkan nama ni, orang ni munafik, makna kafir lah. Maka akan menimbulkan keributan dalam masyarakat. Betul. Dia semayang sama dengan kita, kenapa nak kata dia kafir? Ya. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah mengajar dari satu sudut perbuatan Rasulullah, sunnah Rasulullah itu maknanya jangan mengkafirkan orang. Betul. Simpan dulu. Jangan simpan elok-elok benda tu. Walaupun kita rasa dan sebagainya. Rasulullah dapat wahyu. Tahu dah orang ni munafik. Maknanya munafik ni tak beriman lah. Tapi Rasulullah tak dedahkan kerana zahir penampilannya adalah orang Muslim. Wallahu a'lam. Betul. Antara yang perlu kita jaga ialah perpecahan di kalangan masyarakat kita. Kalaulah dengan kita kafir mengkafir sesama Muslim ini boleh memecahkan perpaduan orang Islam, maka kita duduk diam dan jangan berkata apa-apa. Baiklah, Mas Niza bertanya di ruangan Facebook, tanyalah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta penonton yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah boleh kita mengatakan atau menuduh seseorang itu kafir sedangkan dia benar dan jelas mengikuti upacara keagamaan selain Islam? Sebagai contoh, memakai pakaian, menyertai upacara, melakukan adat-adat pelakuan agama lain dan juga lain-lain. Bagaimana untuk kita mengatasi situasi berkenaan sekiranya berlaku? Mohon pencerahan. Terima kasih. #tanyalah Ustaz TV3 TV9. Terima kasih kepada Mas Niza atas soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya, sewajibnya kita sebagai Muslim tidak melibatkan diri dalam upacara agama bukan Islam. Itu sewajibnya kita kena jaga, ya. Kita kena jaga. Sebab dia akan timbul fitnah. Betul. Dia akan timbul fitnah. Tak, saya iman kuat, saya tak ada. Betul, tak apalah awak kan. Tapi dia menimbulkan fitnah dalam masyarakat dan dia memberi satu contoh tauladan yang tidak baik. Betul. Kepada generasi akan datang. Kan? Katalah hari dia buat perayaan dia bawa kavadi naik atas kan. Maknanya biarlah agama masing-masing lah, lakum dinukum walidin. Tak, dia nak buat sama-sama juga kan. Atas dasar kita kata apa toleransi. Dah, Islam tak suruh sampai macam tu. Ya. Dan barangkali orang agama lain pun tengok, barangkali sebahagiannya tak suka. Betul. Kan? Macam kita lah, maknanya kita nak semayang raya, datang orang bukan Islam nak semayang raya juga. Kan? Apa ni awak bukan Islam, pasal apa nak semayang raya dengan kami kan? Duduklah tempat awak kan. Ini rumah ibadat kami. Nak raya nantilah, nanti pukul 10 lagi datanglah beraya, tak ada masalah. Ni pukul 7.30 pukul 8 ni kami nak semayang raya dulu. Kan? Kami nak semayang raya sekali. Itu menimbulkan keributan dalam masyarakat, ya. Jadi itulah maknanya yang pertama, jaga. Jangan kita buat perkara yang bertentangan dengan agama kita. Betul. Dan boleh menimbulkan fitnah. Ya. Tapi bila kita buat, itu menimbulkan fitnah, sesuatu ada orang akan tuduh. Sebab kita tak jaga daripada awal. Ada orang akan tuduh, ni telah kafir, telah murtad kerana buat upacara ni, pakai pakaian ni dan sebagainya. Ya. Jadi saya ingat maknanya yang pertama tu masing-masing kena jaga. Yang kedua tu pun kita kena jaga juga, iaitu jangan cepat membuat tuduhan. Ya. Cuma bagaimana kita nak sampaikan nasihat kepada orang yang buat benda tu. Supaya benda tu tak berulang lagi pada masa akan datang. Bagaimana supaya dia insaf, ya, maknanya dia telah tersilap melakukan upacara agama ni tanpa bertanya kepada alim ulama, ya, terlebih dahulu, ya. Dia telah tersilap langkah, ya, dia istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu maknanya, jadi kita tak payah kacau lah, tak payah tuduh. Cuma concern kita tu, kebimbangan kita itu, kita boleh tanyalah. Tanya tu insya-Allah tak ada masalah. Kenapa apa ni orang ni buat upacara agama bukan Islam? Kita tanya tu tak ada masalah. Misalnya kita kata saudara muallaf kita. Saudara muallaf kita ni dia kematian abang dia yang non muslim, ya. Dia pun hadir dalam majlis pengkebumian. Orang kata kena pakai baju ni, dia pun pakai baju tu, hadir.
Ini kadang-kadang kita cepat tengok, oh dia ni Islam je tapi dah murtad ni. Pasal dia dah hadir upacara pengkebumian. Belum tentu lagi. Betul. Belum tentu lagi. Kadang-kadang kita kata dia ni masuk Islam tapi duduk dengan keluarga non-Muslim. Islam apa? Kita tuduh dia kafir. Betul. Kerana dia tak keluar daripada rumah non-Muslim tu. Belum lagi. Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Kita hukum zahir dia dah mengucap, dia dah beriman. Mungkin dia duduk tu kerana dia nak jaga ibu bapa dia yang sudah tua, yang keuzuran. Jadi nak kena banyak pertimbangan tu. Jadi maksudnya ialah jangan cepat buat tuduhan kafir. Ya, jangan saling apatah lagi saling tuduh menuduh. Ya, jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Kita nak siasat, nak tanya khabar, nak tahu kebenaran, itu dibenarkan. Wallahualam. Betul Ustaz. Jadi kita kena bawa bertenang tuan-tuan. Ini tidak asyik nak bertendang je. Mungkin contoh raya, hari raya orang tu buat baju, mungkin ada style-style macam non-Muslim Ustaz, contoh congsam dan sebagainya, tapi tutup aurat. Ni kafir ni. Jadi hati-hati, bukan kita boleh menuduh sembarangan. Baik. Soalan seterusnya saya juga menarik untuk kita bincangkan dari Ummi Hani. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam. Kata baginda Nabi SAW yang bermaksud barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia kafir nyata. Namun sangat ramai orang Islam yang sengaja tidak solat. Soalan saya, bagaimana cara kita hendak memahami hadis ini sedangkan kita tidak boleh mengkafirkan orang sesuka hati? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang ada hadis sesiapa yang meninggalkan solat faqad kafara, telah kafir ya. Siapa meninggalkan solat telah kafir. Tetapi ada hadis bagaimana satu orang nak masuk Islam, dia letak syarat. Dia menetapkan syarat kepada Nabi, aku nak masuk Islam tapi aku nak semayang sehari sekali 2 kali je. Tak mau semayang 5. Dia nak semayang sehari sekali 2 kali je. Faqabila minhu, maka Nabi SAW terima keislaman dia. Nabi tak kacau syarat tu. Jadi kalau kata hadis, siapa tinggalkan solat kafir, tapi ni Nabi okey je. Dia masuk Islam, nak semayang sehari sekali je. 4 kali lagi tak mau semayang. Jadi kalau kata tak semayang tu kafir terus, tak payahlah Nabi terima keislaman dia. Hadis yang lain, ada satu kabilah nak masuk Islam. Ada satu kabilah, satu puak yang besar tu nak masuk Islam. Mereka letakkan 3 syarat. Syarat yang pertama, kami tak mau solat. Syarat yang kedua, kami tak mau bayar zakat. Syarat yang ketiga, kami tak mau berjihad. Nak masuk Islam, tapi tak mau solat, tak mau bayar zakat, tak mau berjihad. Maka Nabi pun terima keislaman mereka, walaupun mereka tak solat, walaupun tak bayar zakat, walaupun tak mau berjihad. Cuma Nabi kata tak berapa baiklah orang tak semayang tu. Itu ada hadis dia. Jadi sinilah para ulama menimbangkan di antara 2 riwayat yang bertentangan. Satu riwayat kata siapa tinggal semayang kafir, satu lagi Nabi terima orang Islam yang tak semayang tu. Itu nak kena timbang tu. Jadi sinilah kalau kita melihat pandangan daripada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, wala nukaffiru musliman bidhanbin minadh-dhunubi wa in kanat kabiratan idza lam yastahillaha. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan satu dosa daripada dosa-dosa sekalipun dosa besar selagi mana dia tidak menghalalkannya. Baik, kita nak dengarkan penjelasan seterusnya berkenaan hadis tersebut, tetapi Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, membicarakan tentang topik akidah, iaitu kafir mengkafir sesama Muslim. Baiklah, kita nak menyambung kembali syarahan tentang hadis yang telah Ustaz bicarakan sebentar tadi. Baik Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebelum kita berehat, saya sebutkan dua riwayat hadis yang berbeza. Satu hadisnya orang yang tinggalkan solat itu kafir lah kan. Satu lagi hadis orang yang masuk Islam, kabilah yang masuk Islam tapi tak nak solat. Rasulullah menerima keislaman mereka dan Rasulullah tak kacau pun syarat solat tu ya, bagi keislaman tu dulu ya. Jadi di sinilah kita melihat para ulama menyatakan sebagaimana Imam Abu Hanifah menulis dalam Al-Fiqhul Akbar, wala nukaffiru musliman bidhanbin minadh-dhunub wa in kanat kabiratan. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab satu dosa daripada dosa-dosa, sekalipun dosa itu dosa besar. Ya. Idza lam yastahilha, selagi mana dia tidak menghalalkannya. Jadi kalau dalam contoh solat tadi, kalau dia menyatakan solat itu wajib tetapi dia kenapa tak solat, dia masih lagi mewajibkan solat, cuma dia ada alasan malas, muda lagi, belum dapat hidayah, sibuk ya. Dia masih lagi mukmin. Jadi sebab itu kata Imam Abu Hanifah, wala nuzilu anhu ismal imani wa nusammihi mu'minan haqiqatan wa yajuzu an yakuna mu'minan fasiqan ghaira kafirin. Kita tidak hilangkan nama iman daripada orang macam ni yang buat dosa ni, termasuk tak solat fardu. Kita namakan dia mukmin yang sebenar. Boleh harus kita namakan dia mukmin fasik, tidak kafir. Jadi orang Islam hari ini dilaporkan ada yang banyak tak semayang ya, dosa besar, tetapi masih lagi ada iman. Apa dalil dia ada iman? Misalnya dia tak sanggup makan daging babi, haram. Daging babi ni haram ya. Pasal apa? Pasal dia tahu haram daging babi, makna dia masih beriman lagi. Kan? Kadang-kadang bila puasa dia puasa. Kan? Bila semayang tarawih, dia semayang tarawih. Bila masjid tak buka nak semayang tarawih, dia marah. Dia nak semayang tarawih yang masjid tutup, dia marah kan. Kan? Walaupun fardu tak apa semayang, tapi tarawih dia kata nak kena semayang. Pulun. Maknanya ada iman lagi tu. Jadi ada bukti-bukti menunjukkan dia masih beriman walaupun dia meninggalkan solat fardu. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya tuduh orang tu kafir. Wallahu a'lam. Baik. Jadi betul, bukan senang kita nak tuduh orang tu kafir. Jadi tahan mulut kita daripada menuduh seseorang itu kafir. Bila sebut tentang kafir mengkafir ini, ada satu soalan yang boleh kita kaitkan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu dari Ruby. Abu Bakar Ruby bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya bagi seseorang yang suka kafir mengkafir sesama Muslim semasa hidup, atas sebab-sebab tertentu belum sempat memohon maaf orang yang dikafirkan itu telah meninggal dunia? Apakah di akhirat kelak orang itu akan datang menuntut kepadanya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, persoalan dia kita kafir mengkafir. Ya, kita saling melabel, tuduh menuduh. Ya, jadi adakah akan dituntut di akhirat nanti? Kalau kita tengok dalam hadis, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang muflis? Maka para sahabat menjawab, orang muflis ni orang banyak hutang lah. Rasulullah menyatakan orang muflis yang Rasulullah nak maksudkan ini adalah manusia yang datang pada hari akhirat dengan amalan soleh yang banyak. Ya, amalan soleh dia Masya Allah hebat. Amalan solehnya banyak, tetapi
wa qad syatama hadha wa sabba hadha atau kama qal. Dia caci orang tu, dia kecam orang ni, dia kutuk orang tu dan sebagainya. Ya, termasuklah membuat tuduhan kafir ni masuklah dalam syatama, mencaci, mencela dan sebagainya ini masuk dalam tu. Maka diambil kebaikan dia yang banyak diberikan kepada orang lain, dan kalau dah habis kebaikan dia, si penuduh tu habis kebaikan dia, dosa orang lain diberikan kepada si penuduh. Jadi berdasarkan hadis ni maknanya akan adalah proses tuntutan itu. Betul. Ya, maknanya kita semayang banyak dan sebagainya, semua tuduh orang ni kafir. Siapa tak semayang jemaah masjid saya kafir. Kan? Siapa tak ikut pandangan saya kafir. Kita menuduh tu, kita akan dituntut di akhirat nanti, ya. Ataupun diambil sehingga sampai mungkin kita muflis di akhirat nanti kalau kita baca dalam hadis itu. Ya, wallahu alam. Betul Ustaz, ada orang dia tu solat juga, tuduh juga. Ya. Jadi hati-hati takut kita digelar sebagai muflis di akhirat kelak. Baik, kita nak meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Ismail sini dari Rawang, Kak Yat. Ya, silakan Kak Yat. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan Kak Yat simple je Ustaz. Kak Yat nak tanya, bolehkah perkara kafir mengkafir ni dibuat gurau-gurauan? Kadang orang selalu bergurain, kau ni macam Fir'aun lah. Kau macam-macam Arab sebagai gurauan Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat atas soalan yang menarik. Bergurau senda Ustaz dengan kafir mengkafir ini. Bagaimana? Silakan. Bergurau senda ini tengok suasana, tengok keadaan. Ya. Kalau Kak Yat tak biasa dengan Da'i Hakim, tiba-tiba dekat media sosial Da'i Hakim ni tulis, kan Da'i Hakim ni macam Fir'aun lah, kan? Itu boleh menjadi bergaduh tu. Betul. Barangkali kena saman. Jadi kena saman, ya. Tapi kalau gurau senda ni dengan sahabat baik, sahabat rapat, ya, kau ni macam jebol lah, kau ni macam setan lah, sahabat baik, tak apalah. Sahabat baik ni kita panggil setan, kita panggil dajjal, ya. Itu bergurau tu tak apalah, sahabat baik, ya. Jadi yang sahabat tak rapat tu janganlah macam tu, ya. Orang awam yang kita tak biasa dan sebagainya. Wa qulu linnasi husna, ya. Ke manusia kita cakap dengan perkataan yang baik. Kawan kita yang rapat ni manusia juga, cuma dah tak ada rahsia apa dah sangat, kan. Kita pun panggil dia dajjal, dia pun panggil kita dajjal, tak apalah. Kan? Jadi bila kita kata engkau ni macam Fir'aun, bukan kita nak kata dia kafir, tidak. Dia masih dalam bahasa Arab ni dia panggil tashbih. Tashbih. Jadi bila tashbih ini kita nak serupakan dia ni dari sudut mana ni? Engkau ni macam Fir'aun ni dari sudut mana? Dari sudut kafir ke? Dari sudut sombong ke? Kan? Dari sudut kaya macam Fir'aun ke, berkuasa macam Fir'aun ke, kau ni macam Fir'aun, suka kontrol. Okey. Jadi apa wajah syabah tu, wajah syabah dia, wajah nak serupakan tu wajah yang mana satu? Engkau ni macam Fir'aun. Dari sudut mana? Jadi kalau kata engkau macam Fir'aun ni belum lagilah mengkafirkan. Ya, belum mengkafirkan kerana dia adalah ada tashbih, ada wajah syabah, musyabbah bi, yang ada 4 rukun dalam tashbih yang orang mengaji balaghah tu, kan. Jadi saya ingat bolehlah sebut untuk kawan-kawan rapat, boleh kau macam Fir'aun. Kau ni macam Abu Lahab lah aku tengok. Bolehlah kawan rapat tu bolehlah, ya. Tapi itu bukan sampai kepada tuduhan mengkafirkan orang. Wallahu a'lam. Jadi orang kata kalau nak bergurau dengan kawan okeylah Ustaz. Ini jumpa kawan baru, macam menatang. Kejut member tu, kau natekan aku. Jadi tengok dengan siapa kita berkawan. Baiklah, kita nak bertahmid seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan ke.
tanda orang fasik cakap lebat tapi tak solat? Apa tanda orang fasik kafir mengkafir jadi tabiat? Bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, membicarakan tentang kafir mengkafir sesama Muslim. Baik, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita Izara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi seorang beragama Islam memanggil orang bukan Islam sebagai kafir di hadapan mereka? Apakah ini menimbulkan fitnah dan tidak diketahui kelak orang bukan Islam itu memeluk Islam kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. Duduk berehat di pohon ru. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkataan atau istilah kafir itu ada dalam Al-Quranul Karim. Ya, perkataan kafir itu ada dalam Al-Quranul Karim. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah orang zalim. Ya. Kemudian soalan kita memanggil. Panggilan itu pun ada dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Allah suruh kata apa? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Jadi kalau kita kata tak boleh panggil orang tu kafir, dalam Quran ada panggil orang kafir kan? Jadi maknanya boleh digunakan. Sebab kafir tu bermakna dia unbeliever, orang yang tidak percaya, tak percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang sebenar. Ya kan? Dan barangkali dalam agama-agama yang lain pun dia ada istilah khas kepada orang yang tak ikut agama dia. Kan? Maknanya mungkin agama Kristian, ini Kristian. Yang tak Kristian tu, kalau bahasa lembutnya non-Kristian lah. Bahasa lembutnya non-Kristian. Orang Islam, Muslim, bahasa lembutnya non-Muslim. Kan? Mungkin sekarang ni maknanya jadi kasar, panggil kafir. Nampak kasar lah sekarang ni kan. Mungkin dalam Kristian dan Kristian, tapi ada istilah yang lain selain daripada dalam Kristian itu. Wallahu a'lam, mungkin ada kan. Tapi tak digunakan kerana mungkin nampak kita kata kasar ya. Tapi maknanya kita tengoklah. Maknanya kalau nak guna ada asasnya dalam Quran, kalau tak guna pun orang kafir pun tidak mengapa, pasal kita nak menghormati dia sebagai manusia. Ya, yang nak guna pun boleh, tak guna pun tak apa. Dan kalau kita guna tu jadi bergaduh, tak payah guna. Betul. Ya, sebab dia ada nama, kita panggil nama dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, jadi apa kata kalau kita panggil dengan nama Ustaz? Nama yang telah ditetapkan. Supaya apa? Kita nak mengharmonikan keadaan. Soalan seterusnya dari Kak Ju Zubaidi. Maafkan saya, Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Terdapat golongan tertentu yang mengkafirkan pemerintah kerana didakwa tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, lalu bertindak mengisytiharkan perang ke atas mereka. Bagaimanakah pendirian kita terhadap pemikiran sebegini? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Baik, mengkafirkan pihak pemerintah. Ya, mengkafirkan pihak pemerintah. Saya ingat ini adalah satu bentuk pemikiran Khawarij. Ya, satu bentuk pemikiran Khawarij, ya, satu kumpulan dalam Islam ya. Tapi pemikiran ini satu pemikiran yang tidak betul. Ya. Kerana apa? Kerana nas Al-Quran yang digunakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum, nas Al-Quran dia begitu ya. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah wahyukan, itulah orang kafir. Jadi nas Al-Quran ini digunakan terhadap pemerintah. Oleh kerana pemerintah tak melaksanakan hukuman hudud, maka dituduh pemerintah itu kafir. Jadi pemahaman sebegini kita patut harmonikan, kita patut perbetulkan. Realitinya kalau kita lihat, manakah kerajaan umat Islam yang melaksanakan hukuman hudud pada hari ini? Tak ada. Kecuali di Arab Saudi sajalah. Jadi adakah kita nak tuduh semua pemerintah Islam hari ini kafir? Maka disitulah pentafsiran bila kita mengkaji ayat itu,
dia bukan bermaksud wa man lam yahkum, bukan bermaksud sesiapa yang tidak melaksanakan. Tetapi ayat itu sesiapa yang tidak berhukum dari sudut i'tiqad hatinya dengan apa yang Allah wahyukan, itulah orang kafir. Maknanya bila tanya kepada orang Islam, insya-Allah dia yakin ini hukum Allah, ya. Solat tu hukum Allah, potong tangan tu hukum Allah, ya. Semua tu hukum Allah. Beriman tu hukum Allah. Dia tidak kafir. Tetapi macam mana nak melaksanakan itu? Itu ada cabaran dia. Ya, bukan senang. Bukan senang. Betul. Bukan senang. Kalau dalam negara kita pula perlu demokrasi. Nak dapat tu bukannya satu perkara yang mudah. Betul. Kan? Tapi jauh dalam hati masing-masing bila kita sembang, ya ini hukum Allah, ya. Hukum Allah. Tapi macam mana nak laksanakan? Itu maksud wa man lam yahkum tu, dia tak berhukum dengan hatinya, tolak terus, itu baru kafir. Ya. Sekarang ya terima ini hukum Allah, tapi macam mana nak buat? Itu peringkat kedua pelaksanaan. Yeah. Ayat tu sewajarnya sepatutnya difahami sebegitu. Tapi kalau kita faham secara zahir, maka begitulah, makna semua pemerintah akan dikafirkan kerana zahir ayat tersebut. Yeah. Tapi kita kena melihat kepada pentafsiran majoriti para ulama terhadap ayat dalam surah Al-Maidah itu, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wallahu a'lam. Baik, jadi apa pun bergantung kepada i'tiqad seseorang tersebut. Baik, soalan seterusnya Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah perlu kita terus menjauhkan diri daripada mereka yang bersikap kafir mengkafir ini, atau kita perlu membantu mereka keluar dari sifat ini dengan kaedah yang betul? Mohon penjelasan, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Persoalan dia, adakah kita patut meninggalkan, menjauhkan diri daripada orang yang suka mengkafirkan orang ini, ya, ataupun kita nak bagi nasihat? Bergantung kepada keadaan kita. Ya. Kalau kita tidak berapa kuat, kalau kita tidak menjauhkan daripada orang yang macam ni, yang suka mengkafirkan orang, ya, suka kafir mengkafir, kita tak berapa kuat, kita bimbang kita terikut perangai itu juga, maka wajib dan lebih baik kita menjauhkan daripada orang yang suka mengkafirkan orang. Ya, betul. Sebab lama-lama kita pun akan ikut perangai itu. Turut serta juga, kan? Betul. Jadi kawan kita ni mengkafir, ataupun kumpulan tu mengkafirkan orang tu, kita pun ikut, kita pun ada perangai itu juga, mengkafirkan orang. Kita jauhkan. Yeah. Tapi kalau kita ada kekuatan ilmu, kekuatan iman, ya, ni kawan kita nak bimbing dia supaya tinggalkan, kita tak akan terpengaruh dengan perbuatan negatif dia itu, maka kita tidak menjauhkan, kita terus bagi nasihat kepada dia, bergantung kepada keadaan kita. Wallahu a'lam. Baik, jadi tengok kepada diri sendiri. Kalau agak-agak diri kita ni cepat hanyut, cepat terpengaruh, maka kita jauhkan, takut kita pun turut serta. Soalan yang menarik perhatian saya dari Faz Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah penghukuman kufur itu boleh memberi implikasi negatif secara hukum fiqh? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Memberi kesan kepada fiqh, Ustaz. Maksudnya macam mana, ya? Penghukuman kufur tersebut. Penghukuman kufur itu. Ya. Maknanya seseorang itu, kalau saya faham soalan ni, seseorang itu telah dihukum kafir. Ya. Kalau kafir mengkafir sesama yang berlaku budaya itu, dia tidak memberi kesan hukum fiqh. Dia tidak memberi kesan hukum fiqh. Ya, saya kafirkan orang tu, dia tak memberi kesan. Ya, tak memberi kesan apa pun. Tetapi kalau penghukuman kekafiran itu daripada pihak mahkamah, ya, setelah siasatan dibuat, orang ni kafir, maka dia memberi kesan, implikasi dari sudut fiqh, iaitu kalau dia ada suami isteri, dipisahkan. Ya, faham? Okey, suami isteri, ya, saya tuduh suaminya tu kafir, dia tidak memberi kesan ke fiqh. Maksudnya saya tak boleh ajak, jom Tok Imam, jatuh kuasa masjid, kita pergi serbu rumah ni, tangkap suami dia pasal suami dia kafir. Kita pisahkan mereka. Tidak boleh.
tidak memberi kesan. Ya. Tapi kalau mahkamah yang buat keputusan lelaki ini telah kafir, maka keputusan mahkamah itu mengikat, kena pisahkan suami isteri. Ya, tak jadi suami isteri lagi dah. Yeah. Pak suami itu dah kafir, dia jadi murtad. Jadi kalau sekadar tuduhan itu tidak memberi kesan hukum fiqh. Atau saya kata orang kali kafir, dia mati. Oh, jangan tanam, jangan semayang, jangan, tidak memberi kesan. Dia perlu kepada keputusan pihak berkuasa, iaitulah mahkamah. Wallahu alam. Baik. Dan bila sebut juga tentang kafir ni Ustaz, ada soalan-soalan yang ingin kita ketengahkan berkaitan kufur ini. Banyak sebenarnya yang ingin diajukan oleh para penonton kita, tetapi kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Jadi mungkin Ustaz ada kesimpulan ringkas sebagai penutup program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya saya nak sebutkan pengkafiran, ya. Pengkafiran ini adalah hukum syarak. Jadi kita kena berhati-hati dalam nak menetapkan hukum syarak. Yeah. Yang keduanya, asal pada ahli kiblat ni adalah Islam. Ahli kiblat maknanya dia semayang, dia menghadap kiblat, asalnya adalah tauhid, adalah Islam. Yeah. Jadi berpegang kepada asal tu. Jangan kafirkan dia. Yang keduanya, hukum kafir dan Islam ini berdasarkan zahir. Hukum Islam kafir ni berdasarkan zahir. Kita hukum berdasarkan zahir. Tapi itu mana bila tuduh tu pun kita kena berhati-hati. Kena biar kepada pihak berkuasa, pihak mahkamah untuk membuat keputusan itu, kerana pihak mahkamah dia lebih teliti dan dia diberi kuasa, ya. Adapun orang awam macam kita, macam saya, macam dai hakim tu tak ada kuasa, ya. Jadi yang berlaku itu adalah satu negatif, budaya negatif bila saling kafir mengkafir di antara sesama umat Islam. Jadi apa yang kita nak tekankan ialah pada kali ini, tinggalkanlah budaya kafir mengkafir, ya. Sebaliknya banyakkan budaya tafkir, bukan takfir. Perbezaan kita diselesaikan dalam tafkir. Maknanya percambahan pemikiran, dialog yang harmoni, cari titik persamaan, bukan takfir. Lebih kurang tafkir dengan takfir. Kita nak kepada tafkir, pemikiran, percambahan. Kita bukan nak takfir, saling mengkafirkan. Ya, kerana kita semua ni adalah konsepnya mentauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dan kita tutup dengan sedikit bacaan doa ringkas Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Dr. Nizam yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Dai Nizal, juga guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, bicarakan berkenaan tafsir dan taranum surah Az-Zumar bermula ayat 13 hinggalah ayat yang ke-15, seperti biasa 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, adik-beradik berlawan sifir, berlawan sambil gelak-gelak. Jangan kita kafir mengkafir, kesal nanti di akhirat kelak. Saya Dai Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.